Uyo, saya dapat RM6,000 daripada syarikat Absolish ataupun Dr. Adam. Dan guys, saya dapat juga Producer Award. Oh! Producer of the Year 2021 Muhammad Ulwan bin Mokhtar Mohit. Mungkin korang tanya-tanya kan, macam mana Cikgu Ulwan boleh dapat Producer of the Year ni dan juga bonus RM6,000. But bonus RM6,000 ni sebenarnya dah news lama tahun lepas. Saya pernah cerita dalam video yang sebelum ni. So macam mana saya dapat benda ni dan kenapa? Korang kena tengok video ni sampai habis. Alright. Saya tak tahu lagi nak letak benda tu dekat mana, sebab saya jarang lah dapat benda-benda something like that. And saya pun tak tahu nak letak piala saya dekat mana. Berat gila jugalah menatang ni. So thank you for crew more than 100,000 subscribers for Dr. Adam Zubir. So korang boleh tengok lah saya menang sebab apa. Sebab saya berjaya membuatkan channel Dr. Adam Zubir dapat 100,000 subscriber dalam masa 1 tahun sahaja. Apa yang berlaku sebenarnya, pada 14 Mei 2022, company yang saya kerja, which is Absolish Sdn Bhd, buat satu award dinner kepada, bukan sekadar untuk invite staff tapi juga untuk invite orang-orang yang terdekat lah. Macam saya bawa saya punya sepupu, dan orang lain bawa lah mak ayah tu semua kan. And then saya ni pun sebenarnya baru balik lah daripada rumah. Sekarang ni korang boleh tengok pukul 2 pagi. Kenapa masih lagi tak tidur? Sebab saya bertanggungjawab untuk make sure yang foto dan juga video yang kami rakam pada hari 14 Mei tu pada jagaan yang betul lah. Maksudnya saya dah siap backup, kemudian baru saya boleh tidur lah. Dan memandangkan sekarang ni, kalau korang tengok dekat dalam ni, footage masih lagi tengah kopi tu tengah kopi tu. So saya mengambil kesempatan aku untuk buat a simple video you guys. So first things first, untuk kategori Producer of the Year ni salah satu kategori sajalah. So ada banyak lagi kategori yang kawan-kawan saya menang juga. Pada masa yang sama juga, award dinner ni dia more on Dr. Adam Zubir punya, I would say, moving forward lah. Maksudnya beliau ada buat pembintangan, at the same time santai-santai, ada makan-makan tu semua. Tapi saya tak nak panjang cerita lah berkenaan dengan all this award dinner. Cumanya saya just nak bincangkan sedikit lah why I think event yang baru saja habis tadi tu memberi satu appreciation besar lah kepada pekerja macam saya. Okay, bila saya sebut pasal pekerja, saya ni dah banyak kali tukar-tukar kerja. Macam mana cakap, dalam dunia corporate ni, apa yang saya perhati adalah, mungkin orang kita ni dia ada satu vision lah. For me, majikan-majikan kita ni, vision mereka ada this idea gila yang boleh menyebabkan orang kata apa, satu company tu, dia punya sale tu mendadak. Saya faham, ramai orang macam tu. Tapi saya jarang menjumpai seseorang majikan yang I would say balance lah antara dua. Dan mostly saya banyak bekerjasama dengan, I would say, majikan yang tidak baik lah, senang cakap. Mungkin dia bagi gaji, mungkin kat KWSP bayar tu semua. But I think most of pengalaman saya bekerja di bawah syarikat-syarikat kecil Malaysia ni, kebanyakannya ada kelopangan daripada segi dua benda, iaitu how they manage the company ataupun management. So dalam dunia corporate ni, lagi spesifik dalam dunia swasta lah kan. Swasta ni dia kononnya bekerja on high performance KPI lah. Kononnya macam, kalau aku boleh siap satu video hari ni dan korang boleh buat extra video, contoh tambah satu lagi. So instead of korang buat satu video editing, korang boleh buat 2 editing, maka korang akan dapat kata naik gaji ataupun bonus lah. Tapi apa yang saya perasan sepanjang saya bekerja dengan majikan yang sebelum ini, kalau kita buat kerja ekstra pun, majikan tu mungkin ada sebut yang mereka ada bonus yang mereka nak bagi, naik gaji tu semua. Tapi apa yang saya perasan daripada segi how saya nak mudahkan bicaranya, mereka banyak lupa lah terhadap janji-janji tersebut. Sama ada mereka tak tulis, lepas tu bila kita jumpa dia tahun depan, bos kata nak bagi saya bonus kan. Lepas tu dia kata, aku dah sebut mana bukti, something like that. Bukti tak ada, sebab dia cakap just mouth by mouth macam tu je. Yang kedua, mungkin dia dah tulis, cumanya dia tak mampu deliver. Berdegar-degar cakap, kalau kau kerja lebih, kau akan dapat lebih. Tapi bila kita claim OT dan sebagainya, macam-macam isu. Kata, tak ada, tak mana boleh claim OT. So, nampak tak, daripada segi, kita memang bekerja based on performance. Tapi disebabkan, I would say, the mismanagement, I would say, welfare pekerja tu tak dijaga dengan baik. So, menyebabkan berlakunya, misalnya kata pekerja tu
keluar daripada syarikat, sama ada cara baik ataupun dengan cara jahat lah. Tapi saya yakin orang-orang yang bekerja kuat, yang memberikan lebih ekstra kerja mereka walaupun mereka tak naik gaji, tak diberikan bonus, tak diberikan layanan yang sepatutnya, biasanya mereka ni akan keluar dengan baik. And orang yang keluar yang tak bernak baik ni memang dia ada problem attitude by himself ataupun herself lah. So that's where orang kata apa, kenapa saya dapat Producer of the Year dan juga bonus untuk tahun lepas lah, which is 2 bulan gaji sebanyak RM6,000. Di mana sebenarnya culture App Storage ni memang kami setiap kali ada quarter, maksudnya let's say lah quarter 1 ni maksudnya Januari sampailah ke March ataupun April, kami akan berjumpa dengan pihak management, and then kami sendiri setiap department akan bentangkan lah apa yang boleh kami tambah baik dalam kerja-kerja kami. Misal kata kalau macam saya buat konten-konten YouTube untuk Dr. Adam Zubir, apa yang kami boleh cadangkan untuk penambahbaikan, and that's where saya dapat lah yang belakang tu kalau korang nampak. Dan untuk saya ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan company yang saya bekerja sekarang, which is App Storage, I think mereka berjaya untuk I would say create satu reward system yang for me adil pada pekerja dan juga majikan. Kami ada cadangan yang bernas yang akan menyebabkan branding ataupun sales syarikat tu naik. At the same time, syarikat pun bagi juga bonus, bagi juga appraisal, bagi juga commission ni semua secara cepat. Maksudnya mereka ni, apa yang saya dapati dalam App Storage adalah setiap kali mereka nak berbincang dengan kita berkenaan dengan perkara-perkara ini, mereka akan rekod. Sebab kalau kau nak tahu, App Storage ni adalah sebuah company work from home. I would say sepatutnya 100%, tapi manakala PKP dah buka tu semua, so kita orang mungkin akan busy dengan this live event lah, macam hari semalam tu 14 Mei kan. I would say itu saja yang menyebabkan saya jatuh hati lah dengan apa yang App Storage dah buat kepada saya. Saya rasa terharu lah dengan penghargaan sedemikian. Bukan sekadar kita dapat daripada segi recognition duit, tapi at the same time kita dapat satisfaction in terms of human emotion, di mana saya punya leader, which is Dr. Adam Zubir, dan juga wife beliau, Bella, memang daripada awal saya masuk App Storage sejak Disember 2020 is very engaging, very mentor-ish, dan juga kami bersama-sama, saya sebagai pekerja dan mereka sebagai pihak management, pihak founder, belajar bersama-sama dan learn from our mistake, dan kami mengamalkan transparansi yang memang totally tak masuk akal, yang membina lah. Tak masuk akal ni maksudnya membina lah. Itu yang menyebabkan saya selaku pekerja dah rasa macam I think this company is worth untuk saya sacrifice for. Benda-benda culture yang baik macam ni saya jarang lah jumpa. Even saya jumpa kawan-kawan saya kan, mereka keep on complaining about kerja mereka, bos macam a bit bias, tak adil, ada yang tak bayar KWSP, ada yang macam kerja lebih, OT claim tak dapat tu semua. So benda tu saya dengar banyak kali, in which saya jarang lah dengar seseorang kawan saya tu macam dapat the fair treatment yang sepatutnya mereka dapat. Saya ramai kawan-kawan yang elok, saya kenal track record mereka macam mana, dan benda tu tak sepatutnya berlaku lah dalam sesebuah syarikat. So apa yang saya nak sampaikan dalam video ni is actually sebenarnya kita bila jadi leader, kita yang buat business ni, kita ada kuasa untuk tentukan how we set our goal satu lah. Dan biasanya orang nak set sales tu agak mudah lah. Sales juta-juta, ratus ribu tu saya dah dengar banyak kali, nak muntah lah saya dengar. Tapi saya jarang lah mendengar founder-founder company ni nak mewujudkan sebuah environment yang very clean, yang melahirkan environment di mana pekerja itu boleh bekerja secara efisien. Reward system yang for me masuk akal, tak adalah sampai tahap saya department video, so saya pula yang ditugaskan untuk buat kerja-kerja sales yang mana saya tak ada skill itu. So menyebabkan bila tak capai sale KPI, saya kena kick. Tak adalah sampai tak macam tu kan. Kita ada kuasa sebenarnya. Adalah beberapa kawan-kawan saya yang juga majikan, dan yang mana they fail to see this kan, di mana dia akan cakap macam kau tak pandai buat business kan, kau bukan founder, kau ni sekadar macam bantu-bantu je, manager biasa, pernah lah sampai CEO, jadi master trainer tu semua kan. But yet again, kenapa saya jumpa a good example, which is saya boleh bagi tahu dalam App Storage, memang setakat ini memang ada culture yang very 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 good, very engaging. Transparency dia memang kau-kau, reward system dia very powerful. Siap bagi award pada kami, dan benda ni insyaAllah akan jalan secara berkala lah kan. Benda tu sebenarnya boleh, jujur cakap sebenarnya boleh. Sebab saya lihat depan mata saya seorang leader yang mana biasanya lah kan, kau mesti pernah hadapi situasi ni kan. Situasi di mana bos nak kita belajar, bos nak kita macam learn from our mistake lah, bla bla bla. Korang kena tulis lah. Sebab apa korang punya kerja tak elok, sebab korang tak tulis. Memang lah, apa semua bla bla. Tapi when it comes to kesalahan bos kita, saya tak pernah nampak bos tulis.
Kalau tulis pun dia tulis for the sake of dia nak bagi tahu, oh ni kita buat salah, ni kita buat salah, ni kita buat salah. Kenapa kau buat salah macam ni? Kau bodoh sangat ke? Something like that lah, lebih kurang. So benda tu saya nampak perubahan yang sangat signifikan di dalam tempat saya bekerja sekarang lah, di mana kalau ada salah silap mereka mengaku. Setiap kali kalau macam ada team training kan, baru ni saya dengan Dr. Adam pergi training Zoom online Zoom training bersama dengan Tuan Abdul Basit daripada Beyond Success. So bukan sekadar beliau yang menulis apa-apa input, tapi at the same time ajak kami meeting dan kami buat some brainstorm lah macam mana kita nak improve the syarikat and so on. So I think ini adalah satu video PSA di mana saya nak cakap kepada kawan-kawan saya yang buat bisnes. Sebenarnya kalau ada orang kata apa, pekerja-pekerja komplain, bukan komplain sebab apa? Sebab kita komplain, kita nak improvement dalam syarikat. Itu saja. Orang dah kata, oh pekerja ni kuat komplain. Tapi kau kena tahu juga apa yang dia komplain sebenarnya. Faham tak? Benda tu macam setiap kali orang macam saya nak bagi feedback kepada majikan, saya biasanya ditolak mentah-mentah tau. Bukan sekadar ditolak mentah-mentah, tetapi kami dipulaukan. Faham tak? Macam benda-benda macam tu kan, macam saya rasa macam pelik lah. Sebab for me lah, bila syarikat swasta mengambil pekerja-pekerja, supposed to be like, you guys hire kami untuk menyelesaikan masalah anda. Bukannya orang kata apa, kita sebagai seorang pekerja memandangkan you bayar gaji kami, you boleh sembelih kita orang. You boleh anggap kami ni sebagai like just a simple hamba-hamba lah kan, sebab korang bayar gaji kan. Dah lah bayar gaji kecil kan. So I think we can do better. Saya dah jumpa dah example yang I would say is conducive untuk saya bekerja. At least untuk saya lah. Saya tak tahulah orang lain macam mana kan. Work from home. So yeah, terima kasih kepada pihak App Storage kerana bagi saya piala, bagi saya recognition. Bukan sahaja kepada saya tetapi kepada other member yang memang layak lah menerima award-award tersebut. Dan saya harap benda itu memberi satu inspirasi kepada generasi-generasi seterusnya, yang mana kita mampu buat penambahbaikan yang sedemikian rupa, yang mana saya memang jarang gila jumpa environment yang very good seperti ini. Video kita ni pun dah panjang. Sekarang ni pun dah pukul 2.13. Ni 2.13 kan? 2.22. Ni jam saya lewat 10 minit. Okay, saya sengaja set macam tu. Sebelum ni saya ada buat video kan pasal saya nak bagi duit raya kan. Saya kata tahun depan aku kalau saya ada rezeki nak bagi duit raya kepada you guys. But saya rasa macam saya anggap benda tu sebagai hutang lah, dan saya tak pernah suka sangat hutang. Memandangkan video ni pun dah sampai ke hujungnya, dan saya takkan letak timestamp dekat sini. Sebab apa? Sebab saya nak bagi you guys duit raya sekarang juga. So korang kena cari video ini. Apa yang kau kena buat adalah just cari je video ini dekat Instagram saya @cikguuluan, and then cari video ini juga, video yang sama sahaja, and then korang just komen sahaja nak duit raya. Dan the first 10 orang yang komen, saya akan DM anda dan saya akan kata korang dapat duit raya daripada Cikgu Uluan. Berapa tu tak apa, tu kemudian. Okay, so the first 10 orang saja. Sebab saya tahu saya tak letak timestamp ni pun sebab saya tak nak macam orang just nak tengok video saya sebab just nak bagi duit raya. Saya tak nak macam tu. So saya anggap orang yang tengok video saya daripada awal sampai habis ni, at least lah dia dah go through dengan apa yang saya cuba cakap, and then you guys actually deserve duit raya lah daripada saya. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. Thank you for all of the awesome majikan-majikan dekat luar sana yang memberikan orang kata apa, positive impact kepada pihak pekerja macam saya sendiri, which agak rare lah untuk saya rasa. Dan hopefully that you guys boleh inspire other majikan, other founder untuk improve lagi better daripada kita. Sebab saya percaya benda ini kita boleh buat, dan I have seen it on my own eyes lah, senang cakap. Good night guys. Tak sure boleh tidur ke tak. Saya nak edit video ni secepatnya mungkin. Okay, bye bye guys.